Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi kita dekat Bycam Studio. Selesai sudah perlawanan persahabatan menentang Syria. Pada awalnya ramai yang ingat Malaysia akan kalah. Akan tetapi, semangat juang yang cukup tinggi di kalangan pemain membolehkan kita melakukan satu epic comeback apabila berjaya mengikat Syria dengan keputusan 2-2. Ketinggalan 2 gol, kita kejar balik dan akhirnya dapat satu keputusan yang positif kali ni. Apa-apa pun, kita tengok dulu kepada line up pemain untuk game ni. Aku boleh nampak formasi yang ditetapkan pada kali ini lebih kepada 4-2-3-1. Wilkin dan Brandon berperanan di bahagian tengah. Hendrik lebih kepada playmaker dan support di belakang Jozue. Miki dan Arif Aiman kembali ke bahagian sayap dan back 4 yang paling terbaik dan stabil dengan kembalinya Jongkos dalam line up. Untuk first half, aku boleh nampak satu tempo permainan yang cukup tinggi ditampilkan oleh kedua-dua pasukan. Memang enjoy lah kita tengok sebab dua-dua pasukan main laju. Kita start je game, terus pergi attack. Nampak urgency dekat situ untuk kita mendapatkan gol secepat yang mungkin. Malah gerakan serangan kita banyak tertumpu di sebelah sayap yang mana Miki dan Arif Aiman banyak terlibat dekat situ. Starting memang racun untuk kita. Ada build up, ada gerakan untuk kita cuba pecahkan benteng pertahanan Syria. Cuma masalah dekat sini, kita punya penyakit still lagi ada, iaitu suka buat mistake. Aku pelik kenapa Brandon pilih untuk buat benda susah padahal ada je jalan yang mudah. Boleh pula dia pergi hold bola lama-lama, lambat nak release, lepas tu tak pasal-pasal hilang bola. Dah lah dekat dengan kawasan tiang gol kita, lalas bila kita buat mistake, lambat nak cover, kita bolos akhirnya pada minit ke-11. Bagi aku sayang lah, alangkah kalau Brandon awal-awal buang je bola tu jauh-jauh. Yang penting selamat. Dah selamat, kita build up balik game ni. Ini lawan tim kuat buat simple mistake macam tu memang kena lah mat. Lepas pada gol tu, tempo dan gameplay kita masih lagi sama. Kita cuba untuk buat game balik, tapi bila start masuk ke minit 15, kita dah struggle untuk control game. Dekat sini Syria yang lebih menjelah. Mereka lebih banyak attack manakala kita pula yang dipaksa untuk bertahan. Gameplay Syria ni aku nampak lebih kurang je dengan Malaysia. Diorang memang tak minat lah nak control possession. Dapat bola terus hantar ke depan. Transisi tu memang cepat. So counter attack diorang memang cukup laju dan berbahaya. So waktu ni kita struggle untuk pecah masuk kekebalan benteng pertahanan Syria. Jujur cakap, kita hilang idea dekat sini. Corak serangan kita mudah sangat untuk dibaca. Kita banyak hantar bola ke sebelah sayap, sama ada kita cuba beat defend atau kita cross bola. Dua benda ini tak efektif sebab mudah sangat kena baca dengan pertahanan Syria. Kita boleh nampak yang Miki lebih banyak terlibat dalam merencanakan bahagian serangan kita. Arif Aiman pula nampak sedikit struggle lah dalam game ni. Tak seperti Arif Aiman yang kita selalu tengok. Nak beat defense Syria pun susah. So memang tenggelam terus lah Arif Aiman dalam game ni. Selain itu, Jozue pun struggle kat depan tu. Dia tak dapat banyak servis bola cantik-cantik kat depan. So bila ada je orang cross bola, kena intercept. So sebab tu kita boleh nampak sampai ke bawah Jozue ni turun untuk kutip bola. Hendrik pun nampak macam sedikit lost lah. Tak nampak sangat kreativiti dan idea dijemakan oleh Hendrik dekat first half. Tapi aku puji performance Tok Wiki yang cukup rajin di bahagian tengah. Dia rajin naik turun, bantu attack, bantu defend, dan sekali lagi mistake pertahanan kita yang lost marking membolehkan Syria mendapatkan gol yang kedua pada minit ke-40. Kalau kau perasan, dekat depan pemain tu penuh dengan space kosong. Mudah-mudah je dia tanduk bola tanpa ada mana-mana pressure. Silap sikit Corbin Ong dekat sini sebab dia sedikit lost marking dekat situ. So far memang Syria bermain dengan sangat baik. Tahap disiplin pertahanan mereka juga cukup padu, menyukarkan pemain-pemain kita untuk skor gol. Tamat first half, Malaysia 0, Syria 2. So masuk second half, Coach Kim Panggon membuat perubahan pada formasi dan line up pemain. Tak mengejutkanlah apabila Arif Aiman dibawa keluar dan Akhia dibawa masuk sebab dia memang struggle time first half tu. Malah coach juga membawa masuk Junior Estyle dan menukar formasi kepada 3-4-3 dan impaknya cukup besar untuk skuad kebangsaan. Kalau first half Syria yang lebih banyak control game, masuk second half giliran kita pula untuk pegang game. Syria langsung tak boleh nak buat apa kali ni. Tempo permainan kita masih lagi laju apabila Brandon dibawa keluar. Hendrik pula ditolak lebih ke bawah untuk pair dengan Wilkin di bahagian tengah. Impaknya pada minit ke-50, satu lompas yang cukup cantik daripada Hendrik disambut baik oleh Akhia yang berjaya menjaringkan gol pertama buat Malaysia. So dekat sini aku boleh puji dua benda lah. Satu,
vision Endrick yang nampak, ada ruang kosong dekat Akhia, dan yang kedua, positioning Akhia yang berjaya elak daripada perangkap offside pertahanan Syria. So bila dah dapat gol, makin bersemangatlah pemain-pemain kita. So memang non-stop kita pergi attack. Pergerakan kita lebih banyak tertumpu di sebelah sayap. Kalau first half kita struggle untuk attack di sebelah sayap, tapi masuk second half ni mudah untuk kita pecah masuk. Perubahan formasi kepada 3-4-3 ni membolehkan pertahanan sisi kita iaitu Matt Davis dan Kobe Ong lebih bebas untuk naik ke atas melakukan overlapping. Sebab tu kita boleh nampak lah dua pemain ni sering kali naik ke atas untuk bagi lebih support di sebelah sayap. So bila ada lebih support, memudahkan kerja Miki dan Akhia untuk bergerak dengan bola. Bukan setakat tu je, kadang-kadang kita boleh nampak yang Dion Kools pun selesa untuk naik ke atas untuk membantu attacking pasukan Harimau Malaya. Dia punya crossing memang cunmat. Ada sekali tu dia cross dapat ditanduk baik oleh Miki, tersasar dekat sebelah tepi. Tak dinafikan Dion Kools ada kualiti untuk suap bola cantik dekat depan. Selain percubaan Miki, kita ada lagi beberapa percubaan yang kita lakukan, tapi malangnya bola tak dapat nak masuk. Syria kali ni memang main pasif, langsung tak boleh nak attack, nak pegang bola. Malah diorang pula yang main parking bus. Kita yang banyak attack, kita yang banyak pegang bola, dan akhirnya cuba pada minit ke-84 percubaan kencang Pawi yang pada awalnya ditempis oleh penjaga gol berjaya disudahkan oleh Darren Lock. Kita boleh nampak impak yang cukup besar dibawa oleh pemain-pemain gantian kita. Pujian untuk Coach Kim yang bijak dalam melakukan pertukaran pemain. Masuk-masuk je ada impak untuk pasukan kita. Dan kalau ikutkan, kita sebenarnya boleh menang dengan Syria ni. Cuma itulah, ada beberapa peluang untuk kita skor gol, kita tak dapat nak skor. So sayanglah kan, andai kata kalau kita lebih klinikal dalam game ni, mungkin kita boleh menang menentang Syria. So secara overall aku boleh cakap first half memang kita cukup bergelut lah lawan Syria, ditambah kita bolos pun berpunca daripada mistake kita sendiri. So second half kita berjaya untuk bangkit balik, kita kejar balik 2 gol tu dan berjaya untuk seri menentang Syria. So aku memang berpuas hati lah untuk game kali ni. So overall performance para pemain memang bagus, walaupun ada beberapa pemain yang macam agak struggle lah dalam game ni, tapi still boleh diperbaiki. So Endrick first half agak sedikit barai, masuk second half nampak dia lebih efektif untuk buat game. Dia punya vision untuk pass bola ke Akhia tu memang tip-top mat. Miki pun sama, ada improvement. Dia dan Akhia nampak lebih selesa bergerak di sebelah wing bila dapat lebih support dari wingback. So Junior Esta pemain dipersoalkan, pemilihan sebelum ni pun bagi aku okay, not bad lah. Mungkin sebab Syria dah slow sikit masuk second half, jadi Junior taklah terlalu banyak dapat pressure dekat situ. Kalau dia main time first half, mungkin dia akan bergelut, tapi bila bertukar ke 3 defend, bahagian pertahanan kita jadi lebih solid. So kena ingat, bukan mudah untuk kita lagi-lagi kita berjaya comeback lawan tim yang ranking dia jauh lagi tinggi daripada kita. Jadi tahniah aku ucapkan untuk pemain-pemain. Aku harap lawan China nanti kita mampu bagi satu game yang cukup fight, biar pemain-pemain China bergelut time lawan kita. Tak lupa juga tahniah buat skuad muda kita yang berjaya mengalahkan Bangladesh dengan keputusan 2-0. So semoga baki 2 game akan datang skuad muda kita berjaya untuk mendapatkan satu keputusan yang positif. Jadi geng, apa pandangan korang mengenai perlawanan Malaysia menentang Syria? So macam biasa, boleh komen dekat bawah. So itu saja Semu untuk video kali ini. So aku harap Semu boleh like, subscribe, share and komen. So kita jumpa untuk next video. Assalamualaikum. Peace.